نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis merangkap imam dua masjid Kampung Darat, Masjid Al-Ihsan, Ustaz Syarihan. Seterusnya yang berhormat Esko Agama merangkap YB Dun Berseri, Tuan Rozaini Rais. Terima kasih dapat hadir Tuan YB. Seterusnya Tuan Imam satu Masjid Kubang Darat, Kampung Darat, Masjid Kampung Darat, juga merupakan salah seorang guru yang mengajar saya dulu, iaitu yang berbahagia Ustaz Rosli. Seterusnya pegawai daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Ustaz Hafiz. Tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, abang kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia Allah, pada malam ini dapat kita bertemu untuk kita hadir pada program Ihya Masjid, dan kita dapat untuk menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang disebutkan berkenaan dengan tarikh yang telah disebutkan oleh Tuan Imam kita tadi, yang mana pada hari ini adalah masuk 4 Muharram, masuk tarikh 4 Muharram, dan pada malam ini sudah masuk 5 Muharram, dan kita telah masuk tahun baru, iaitu 1441 Hijrah. 1441 Hijrah, yang mana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang Arab bila mana dia sambut birthday ke, dia jumpa orang birthday tahun baru, dia akan ucap apa yang kita biasa dengar, kullu am wa antum bi khair, setiap tahun kamu itu akan berada dalam kebaikan. Namun sebahagian daripada mereka sebut apa, kullu am wa antum ilallahi aqrab, pada setiap tahun kamu akan kembali, akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang pertamanya adalah doa, supaya seseorang itu dia lebih bertakwa, berpanjangnya usianya itu maka akan bertambah takwanya kepada Allah. Namun pada masa yang sama, yang membawa maksud lebih menghampiri Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah merujuk kepada semakin dekat dia untuk menghadapi kematian. Sebab kita ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada siapa pun yang mana apabila semakin panjang usia, dia semakin lebih panjang tempohnya untuk mati. Kerana setiap orang apabila semakin menghampiri dia semakin bertambah usia, maka sebenarnya dia semakin menghampiri kematian. Jadi tahun 1441 Hijrah ini, kita nak perlu muhasabah diri kita. Muhasabah ni dia bukan tunggu tahun baru baru kita muhasabah, tapi pada masa yang sama kita katakan muhasabah ini perlu sentiasa berlaku. Namun untuk meletakkan azam, memperelokkan diri,
untuk menjadi lebih baik, kerana semangat apabila datangnya tahun baru ini dia adalah tidak sama seperti hari-hari yang biasa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika kita merujuk kepada kalender hijrah, kalender hijrah dia bermula dengan bulan Muharram. Takwim hijri yang kita yang kita tengok waktu solat tu, ianya adalah bermula dengan bulan Muharram. Baik, kisah berkenaan dengan penetapan bulan Muharram ataupun yang mengasaskan kalender hijrah itu adalah bermula daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi SAW, dia memang dah ada 12 bulan tu sudah ada. Tetapi masih belum ditetapkan bulan apakah yang pertama. Maksudnya bulan 12 bulan tu dah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Tetapi masih belum ada satu bulan yang pertama, iaitu bulan, maksudnya Nabi tak bagi tahu lagi hak ni yang pertama, hak ni yang terakhir. Dan zaman Nabi SAW juga masih belum ada kalender yang khusus. Jadi pada zaman Umar, maka difikirkan cara yang mana untuk menetapkan, menulis surat dan sebagainya memerlukan kepada kalender. Nak mendokumentkan sesuatu itu memerlukan kepada kalender supaya seiring dengan kerajaan-kerajaan besar pada zaman tersebut, kerajaan Rom, kerajaan Parsi dan sebagainya. Jadi berbincanglah Sayyidina Umar dengan para sahabat, dengan para tabi'in, bulan apakah yang perlu, yang sepatutnya diletakkan sebagai bulan yang pertama. Nak buat kalender kena ada bulan. Sebahagian daripada mereka meletakkan bulan Ramadan. Namun setelah berbincang, maka para sahabat, para tabi'in maka bersetuju untuk menetapkan bulan hak pertama itu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu diletakkan sebagai bulan yang pertama. Sebab apa? Mereka berbincang, antara sebabnya adalah kerana pada bulan Muharram orang-orang Arab yang datang ke Mekah, mereka telah pulang daripada Mekah ke negeri masing-masing setelah mana mereka selesai menunaikan ibadah haji. Jadi bulan Muharram itu dijadikan sebagai bulan yang pertama. Bila bulan Muharram jadi bulan yang pertama, maka apakah yang menjadi bulan yang terakhir? Sudah pastilah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Jadi itu kalender yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar dan juga para sahabat pada waktu itu. Baik. Sekarang kalender yang kita pakai itu dinamakan sebagai kalender hijrah ataupun at-taqwim al-hijri. Takwim hijri itu merujuk kepada apa? Takwim hijri itu adalah merujuk kepada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Yang mana para sahabat dah ada bulan tetapi tidak ada tahun. Tahun nak mula waktu zaman bila? Zaman Sayyidina Umar kah? Maka mereka berbincang dan mereka bersetuju untuk menetapkan tahun itu adalah bermula daripada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang pada waktu itu Madinah dikenali sebagai Yathrib. Tapi sekarang kita tak boleh sebut Madinah itu sebagai Yathrib. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala al-Madinata Yathriba falyastaghfirillah. Siapa yang kata Madinah itu sebagai Yathrib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Yathrib ni dia bawa makna yang tak elok, sarak, iaitu bawa makna kepada kehancuran dan juga makna-makna yang tak elok lah. Baik. Jadi mereka bersepakat bahawa
tetap tahun itu adalah bermula daripada tahun Nabi SAW berhijrah di Madinah Al-Munawwarah. Itu sebab mengapa kalender yang kita pakai itu dinamakan sebagai takwim hijri, kalender hijrah. Bukan merujuk kepada bulan Muharram, tetapi merujuk kepada tahun Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Jadi sebahagian orang, kita cerita apalah, mungkin sebahagian daripada kita dulu pernah dengar tapi lupa. Sebab dia setahun sekali. Yang mana Nabi SAW berhijrah, jika kita lihat kepada buku-buku sirah, yang mana dalam sirah-sirah ataupun yang dalam karya-karya yang dikarang oleh para sejarawan Islam, Nabi SAW itu bukanlah berhijrah pada bulan Muharram, tapi Nabi SAW berhijrah pada bulan Rabi' Al-Awwal. Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal, bukanlah bulan Muharram. Tapi sebahagian daripada kita ingat, bila bulan Muharram tu duk bulan yang pertama dalam kalender hijrah, maka kita duk rasa bulan Muharram itu adalah bulan Nabi SAW berhijrah. Tidak ada. Sebab Nabi berhijrah bermula bulan Rabiul Awal. Sampai dalam lagu hak kita duk dengar pun, kan, awal Muharram detik permulaan semua tu kan. Dia tak. Yang kalender berkenaan dengan hijrah hanyalah pada tahun Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tu sebab dinamakan sebagai kalender hijri atau kalender hijrah. Baik. Nabi berhijrah iaitu pada 1 Rabiul Awal. Pada dasarnya Nabi SAW keluar daripada rumah baginda. Kan Nabi SAW keluar daripada rumah itu, Nabi memula pergi ke Gua Thur. Yang mana Nabi SAW berada di dalam Gua Thur, para sejarawan Islam menyebut lebih kurang 3 hingga 4 hari. Tempat yang mana Nabi SAW duduk dengan Saidina Abu Bakar. Hak cerita Saidina Abu Bakar bila masuk saja ke dalam gua itu, maka Saidina Abu Bakar menutup segala lubang, takut-takut adanya binatang yang akan datang menyengat Nabi. Jadi yang bila tak sengat Nabi, siapa yang kena sengat? Maka Saidina Abu Bakar yang kena sengat. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa tersebut. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kamu semua tidak menolong Muhammad, faqad nasarahu Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Risalah Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah akan pelihara sehinggalah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau macam mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan wafat, melainkan setelah mana ajaran Islam itu selesai disampaikan kepada umat manusia. Itu sebab 80 hari lebih sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika mana berada di Arafah, turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Menangis para sahabat pada waktu itu. Jadi dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kita semua, walaupun manusia itu tidak mahu menolong agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini, ketika mana orang-orang kafir musyrikin Mekah itu mengeluarkan mereka berdua itu daripada kota Mekah. Idhuma fil ghar, ketika mana mereka berada di dalam gua. Iz yaqulu li sahibih, ketika mana Nabi berkata kepada sahabatnya iaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kami, bersama dengan kita. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih dinyatakan
apabila Nabi SAW berada dalam gua bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, gua tu dia bukannya dalam. Saya walaupun pernah pergi sana, tapi saya tak panjat apa bukit tu. Mungkin tuan-tuan pernah panjat. Yang sekarang pergi Ustaz Abu Hasan ada, mungkin pernah naik atas tu kan. Depa kata gua atas tu apa? Dia tu bukannya dalam. Gua dia tu tak dalam pun, dan dalam hadis sebut Sayyidina Abu Bakar kata mau depa jengui ke bawah, depa tengok ke bawah, wahai Rasulullah, maka habis kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Itu bagaimana peristiwa Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi masih lagi belum keluar daripada kota Mekah. Kalau kita tengok kepada kedudukan sewaktu berlakunya hijrah itu, Madinah itu terletak di utara, Mekah di mana? Di selatan. Dan Ghar Saur itu ianya terletak di selatan lagi daripada Mekah. Maksudnya Nabi SAW tidak terus naik ke utara, tetapi baginda SAW turun dulu dan rehat dulu selama 3 hari, kata sebahagian para sejarawan Islam. Baru lepas itu pada 1 Rabiul Awal, maka baginda SAW pun bermulalah hijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebab apa? Ini strategi juga. Mau orang nak lari, jangan terus lari. Dia pergi tempat lain dulu. Tapi lalu orang lari ni, orang nak buat benda jahat lah. Kat negara kita dalam keadaan yang aman. Itu sebab lepas berlakunya pembukaan kota Mekah, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Kamu yang berada di Mekah, yang telah memeluk Islam, tidak perlu lagi untuk menyelamatkan akidah kamu untuk pergi ke Madinah, kerana bumi Mekah ini sudah menjadi bumi orang Islam. Maka duduklah di sini. Itu Nabi kata la hijrata ba'dal fath. Baik. Jadi bila Nabi SAW duduk saat di gua Sur itu, ianya adalah satu taktik, satu strategi yang mana bila Nabi hilang, maka semua orang pakat duk cari di sebelah utara. Tapi ada juga di karangan orang-orang musyrik Mekah yang pergi cari dekat gua Sur itu, takut-takut Nabi ada. Itu yang depa pi tu, depa Sayyidina Abu Bakar kalau tengok ke bawah, habis kita. Baik. Jadi pada 1 Rabiul Awal, maka bergeraklah Nabi SAW ke bumi Madinah. Perjalanan yang Nabi lalui bukanlah perjalanan biasa seperti yang dilalui oleh para kafilah ketika mana mereka bermusafir. Tidak. Sebab kalau jalan biasa, dia ada perhentian, dia ada tempat yang boleh makan, dia ada tempat-tempat untuk berehat. Macam kalau orang dulu-dulu diceritakan tempat hak mana dekat hutan, contoh tempat hutan. Saya ada sembang dengan orang kat belah Sabah baru ni dekat hutan. Yang mana kalau nak pi daripada Ranau ke kota Kinabalu adalah lebih kurang 100 km. 100 km perjalanan. Dulu mereka kata, waktu sebelum ada jalan raya lagi, mereka berjalan kaki saja ke kota Kinabalu, berjalan kaki. Dan kita tahu bahawa tempat itu adalah bukit hutan. Tetapi ada jalan yang dilalui oleh orang yang berjalan kaki ini. Ada pondok yang disediakan untuk mereka berehat. Maksudnya, sebelum daripada gelap mesti sampai dekat pondok tersebut. Jadi ada pondok disediakan, dan itulah trek yang dilalui oleh orang yang bermusafir. Maksud dia ada jalan dah. Tetapi Nabi SAW tidak berbuat demikian. Perjalanan Nabi SAW itu adalah berbeza.
Kalau tengok kepada dalam peta, ianya menyilang-nyilang, tidak mengikut jalan yang sepatutnya. Kalau kita tengok perjalanan di antara Mekah dan Madinah bagi orang yang pernah buat umrah, orang yang pernah buat haji, kita tengok tidak ada sebarang, tak ada pokok pun. Ada kot sikit-sikit pokok hak kecil-kecil. Maknanya kalau bermusafir, orang boleh nampak terus walaupun duduk di tempat yang jauh. Kan? Kalau kita tak ada masalah lah. Kalau orang nak ni boleh sembunyi belakang pokok, banyak pokok. Tapi berbeza dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah 8 hari Nabi berhijrah. Ini untuk maklumat awal. Setelah 8 hari baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah, pada 8 Rabiul Awal baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di mana? Sampai di bumi Madinah, iaitu di Quba. Masuk berapa hari? 8 hari. 8 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Jalan kaki dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila ada orang yang bertanya, jumpa dalam perjalanan, orang tanya, Abu Bakar, man hadzal rajul? Hadzal rajul yahdini sabil. Kata Abu Bakar. Orang tanya, siapa lelaki ni? Tanya Abu Bakar, maka Abu Bakar akan menyebut, hadzal rajul yahdini sabil. Lelaki ini menunjukkan aku jalan. Jalan apa? Bukan jalan betul, itu dia kata dalam istilah ni dia ada benda yang namakan sebagai tauriyah. Bukan tarwiyah. Tarwiyah tu hari 8 Zulhijjah. Orang pergi ke Mina. Tauriyah. Tauriyah ni dia cover. Untuk apa cover? Iaitu untuk, dia bukan cakap benda yang salah, benda yang betul. Iaitu untuk nak menyelamatkan keadaan lah. Malah di dalam peperangan pun kata Nabi SAW dibenarkan tipu. Tambahan pula dalam keadaan macam itu terancamnya nyawa Sayyidina Abu Bakar membuat Nabi SAW, maka Sayyidina Abu Bakar kata, hazar rajul yahdini sabi, lelaki ini menunjukkan aku kepada jalan. Sampai 8 hari tuan-tuan, bayangkan baru sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan tu macam-macam lah kisah. Pergi jumpa budak yang duk perah susu lah, dengan kisah Suraqah bin Malik dan sebagainya lagi. Tapi nak cerita 8 hari baru sampai di bumi Madinah dalam keadaan jalan, bukan ada sungai, tuan-tuan, bukan ada sungai nak cari air, bukan mudah nak cari makanan, tetapi begitulah perjalanan Nabi. Sampai di Quba. Quba lebih kurang 8 km daripada tengah kota Madinah. Sampai di Quba, maka Nabi SAW bermalam di situ selama 3 hari. Nabi duduk di situ. Maka Nabi SAW pun buatlah masjid hak pertama yang dinamakan sebagai masjid apa? Masjid Quba. Dalam Quran sebut la masjidun ussisa 'ala taqwa, iaitu masjid yang dibina di atas dasar ketakwaan kepada Allah. Duk lama Nabi duduk Madinah, ada pula masjid dekat Masjid Quba. Hak ni kisah ini makruf. Dicatatkan dalam hadis Nabi yang dinamakan sebagai Masjid Dirar. Tuan-tuan, Masjid Dirar. Nabi suruh roboh buang sebab ianya mewujudkan perpecahan di antara umat Islam. Itu sebab bila kita ada masjid, dia tak boleh masjid dekat-dekat. Kira masjid ni okeylah. Pergi ke sana masjid Paya, ke sana masjid apa? Padang Lati, ke sana masjid Padang Malau, ke sana masjid Sungai Paya. Taklah dekat sangat. Tapi ada setengah tempat, minta maaf lah tuan-tuan, saya sebut. Mungkin kita katakan selang sebuah rumah ada surau pula. Kan? Selang sebuah rumah ada surau. Pada dasarnya sebenarnya dia tak berapa bagus keadaan macam tu. Kita kena utamakan masjid. Dan bila ada macam tu, kadang-kadang orang di surau dia merajuk dia mai ke masjid. Kita pun heran, tiba-tiba main-main kat masjid. Ada apa? Orang masjid bila merajuk pergi mayang kat mana? Pergi semayang kat surau. Kalaulah masjid itu hanya ada satu, tidak bersebelahan, tidak berdekatan, kan itu adalah lebih baik.
Surau ni adalah tempat kita kata orang yang tak larat, tuan-tuan. Baru kita buat surau yang mana ialah untuk orang tak larat pergi solat kat surau. Tapi yang lebih utamanya adalah kita datang ke masjid untuk solat. Jadi Nabi SAW suruh apa? Suruh robohkan surau pula, masjid Dirar tersebut. Tapi itu kisah tu dah berapa tahun Nabi berada di Madinah, bukan sewaktu peristiwa hijrah. Jadi dibinanya Masjid Quba. Duk lepas 3 hari Nabi SAW 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal Nabi bergerak ke dalam kota Madinah. Maksudnya kalau Nabi nak bergerak esok tu pun boleh, tapi Nabi bergerak selepas 3 hari, mungkin untuk apa? Untuk dibina masjid dan sebagainya. Dan dalam perjalanan Nabi singgah di satu tempat untuk solat Jumaat. Itulah tempat yang mana dibinanya Masjid Jumaat sekarang, yang mana tempat yang pertama ditunaikan solat Jumaat itu. Sampai di Madinah, maka pakat orang munafik, para sahabat, waktu tu bercampur dah. Dekat Mekah tak ada orang munafik. Sebab apa di Mekah tak ada orang munafik? Orang munafik ini dia memeluk Islam atas kepentingan. Atas kepentingan. Yang mana mungkin disebabkan kedudukan dan sebagainya. Maka pakatlah depa duk apa, duk tarik unta Nabi SAW ni. Nabi kata apa? Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan dia itu naqah itu, iaitu qaswah itu berjalan. Sesungguhnya dia itu ma'murah, diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu unta tu dia duduk. Bila unta tu duduk, dia ni lah, bukan duduk orang panggil apa? Duduk lah, dia duduk kat bawah. Lepas tu Nabi SAW kata di sinilah tempat untuk yang mana dibinakan Masjid Nabawi. Cek ada kubur, Nabi suruh buang kubur tu. Suruh buang, bukan buang terus lah. Maksudnya simpan jenazah itu di tempat lain. Ini juga dalil yang mana dekat dalam masjid tak boleh ada kubur. Sebab dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim wa salihihim masjida. Laknat Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang Yahudi dan juga Nasrani kerana mereka menjadikan kubur-kubur orang soleh mereka dan juga kubur-kubur para nabi mereka itu masjidah, sebagai masjid. Walaupun kita katakan di sebahagian dunia Islam memang ada dalam masjid itu ada apa? Ada kubur. Pada dasarnya perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan berdasarkan kepada perbuatan Nabi yang suruh buang kubur. Yang keduanya adalah yang dinyatakan dalam hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW menegah perbuatan tersebut. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi ni berhijrah daripada Mekah dan Madinah. Pengajaran yang dapat kita ambil. Nabi pernah pergi tempat yang lebih jauh tak daripada Mekah, daripada Madinah? Pernah tak Nabi pergi tempat yang lebih jauh daripada Madinah? Yalah, ke Tabuk semua tu kan. Sebelum daripada peristiwa pergi ke kota Madinah itu, kalau Taif dekat kan? Nabi pernah pergi jauh daripada itu. Nabi pergi ke mana? Ke Palestin. Kan? Nabi pergi berapa lama ke Palestin? Satu malam. Pergi Isra' Mi'raj. Isra' ke Palestin. Kan? Naik burak. Lepas tu di Mi'raj ke langit. Mula lepas Isyak, bedah dada Nabi SAW belah. Dibasuh dengan Zam-Zam. Bawa pergi ke sana Baitul Maqdis. Lepas tu diangkat ke langit. Habis peristiwa Isra' Mi'raj, kembali semula ke Mekah waktu bila? Sebelum subuh. Kan? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala tak jadikan hijrah Nabi macam tu?
Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan hijrah itu selama 12 hari. Baru Nabi SAW sampai betul-betul di dalam kota Madinah. 8 hari berjalan baru Nabi SAW sampai di Madinah, di Quba itu. Ianya adalah semata-mata yang lebih utama untuk memberikan pengajaran kepada kita betapa susahnya baginda sallallahu alaihi wasallam nak bawa agama ni kepada manusia. Bersusah payah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersusah payah Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk memelihara agama ini. Nabi dibaling batu di Taif, kan? Sehingga kan meleleh darah daripada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sehingga ke buku lali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, baginda sallallahu alaihi wasallam berdarah muka Nabi dan juga pecah gigi kacip Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dipukul oleh orang musyrikin Mekah sewaktu peperangan Uhud. Untuk kita mendapat ibrah, mendapat pengajaran, Nabi mengambil ikhtiar satu perkara. Itu yang perlu kita tahu. Nabi mengambil ikhtiar dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup berkorban untuk melahirkan juga rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perlu melahirkan rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, yakni tidak lengkap iman seseorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi manusia yang dia lebih cintai berbanding orang tua, berbanding anak dia dan juga berbanding seluruh manusia. Jadi kita wajib untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah, peristiwa peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah-kisah sirah yang lain, semuanya adalah merupakan ibrah kepada kita untuk kita menghayati pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih utama untuk kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi bina masjid. Lepas Nabi bina masjid, apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan juga ansar. Ini suatu benda yang cukup besar. Peranan masjid adalah untuk menyatukan manusia. Kan? Kadang-kadang kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masjid kita ini tidak mesra kepada orang ramai kadang-kadang. Seolah-olah surau masjid ini adalah tempat eksklusif untuk orang agama. Sebagai orang dia takut nak main masjid sebab nanti orang kata macam-macam. Kan? Tapi mungkin kita katakan di Perlis ini mungkin tidak berlaku sedemikianlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan juga ansar yang dinamakan dalam bahasa Arabnya sebagai muakhah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya mempersaudarakan dalam hadis yang sahih, hadis yang kisah yang selalu kita baca, bagaimana Nabi mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dan juga Abdurrahman bin Auf. Yang mana Sa'ad bin Rabi' ni adalah orang yang antara orang yang paling kaya di Madinah. Dalam hadis tersebut dia beritahu Abdurrahman bin Auf, aku ni antara orang yang paling kaya di Madinah. Aku ada harta, nak ada engkau ambil separuh daripada harta aku. Aku ada 2 orang isteri, yang mana hang berkenan, yang mana engkau berkenan, maka aku akan talakkan cukup iddah, maka berkahwinlah dengan dia. Bukan kita nak kata arahan Nabi itu untuk apa? Talak bagi isteri itu kepada orang lain. Tapi itu perbuatan awal yang mana terlalu cintakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf.
Tapi Abdul Rahman bin Auf apa? Menolak semua itu. Abdul Rahman bin Auf suruh tunjuk di mana hanya pasar untuk dia berniaga. Abdul Rahman bin Auf pun bukan orang yang biasa. Walaupun dia orang Mekah, dia juga orang jutawan di Mekah, orang yang kaya. Baik. Jadi Nabi SAW mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan juga Ansar, yang mana dirakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr. Tak silap saya ayat yang ke-9, 9, 8, 9, 10. Yang mana Allah Subhanahu wa taala cerita, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah orang Muhajirin ini, iaitu mereka, yakni para fuqara, iaitu orang-orang miskin, yang mana mereka ini dikeluarkan daripada bumi Mekah. Dikeluarkan daripada bumi Mekah dan diambil harta mereka. Walaupun pada dasarnya sebahagian daripada para sahabat yang berada di Mekah yang berhijrah itu, mereka sebahagiannya itu adalah orang yang kaya. Tapi dalam ayat ini sebut apa? Lil fuqara, bagi orang-orang yang miskin, orang fakir. Sebab bila mereka berhijrah, mereka meninggalkan segala harta mereka. Abdul Rahman bin Auf tinggal harta mereka, orang kaya. Uthman bin Affan, seorang lelaki kaya, tinggal harta mereka. Lagi siapa lagi? Suhaib Ar-Rumi, orang yang kaya, meninggalkan harta. Mus'ab bin Umair, pemuda yang kaya, yang mana ditolak oleh ahli keluarga kerana memeluk Islam, pergi ke Madinah lebih awal sebelum daripada para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Waktu peperangan Uhud, wafatnya Mus'ab bin Umair, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, katuk kepala nampak kaki, katuk kaki nampak kepala. Nabi semua suruh cari mana dia ada kain-kain apa yang harta Mus'ab bin Umair, tak ada apa-apa. Nabi kata bila ni katuk kepala dan letak kaki dengan rumput-rumput kering, meninggalkan segalanya. Tu sebab Allah kata apa? Lil fuqara, bagi mereka yang fakir, yang berhijrah, walaupun kaya tapi pi Madinah sehelai sepinggang. Sebab apa? Ya bataruna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu mengharapkan kelebihan daripada Allah dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan harta, tinggalkan kedudukan, tinggalkan tanah air. Tuan-tuan, dalam bab perbahasan menjaga iman, dia ada pepatah Melayu, hujan emas di negeri orang, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Mana lebih baik? Negeri sendiri ya, kan? Tapi sebenarnya di dalam menjaga iman, kita kena pergi tempat tinggal kita itu adalah tempat yang mana orangnya juga beriman kepada Allah. Mereka tinggalkan Mekah untuk pergi ke bumi Madinah kerana di sana boleh menyelamatkan iman mereka. Lelaki hak bunuh 99 lengkap 100 orang. Orang yang alim tu kata apa? Pergi engkau ke negeri tempat sekian yang mana masyarakatnya itu beriman. Untuk apa? Untuk menjaga iman. Nabi SAW, orang Mekah, orang Madinah, lepas pembukaan kota Mekah, Nabi tak duduk di Mekah walaupun tu bumi orang Islam. Nabi lebih mencintai Madinah. Allahumma habib ilayya Madinah ka hubbina Makkah au asyad, kata Nabi. Ya Allah, engkau berikanlah rasa cinta kepada kami ini, kepada Madinah, sama seperti Mekah ataupun lebih daripada Mekah. Nabi lepas pembukaan kota Mekah, Nabi kembali ke Madinah. Lepas buat haji, Nabi kembali ke kota Madinah. Wafatnya Nabi itu di Madinah. Maksudnya di sini apa? Ialah kita kata waktu itu Mekah pun dah bumi orang Islam. Nak menceritakan bahawa dalam kita menentukan tempat kita tinggal itu adalah tempat yang mana masyarakatnya itu beriman kepada Allah. Bukanlah tempat yang kita tinggal itu kerana tempat itu adalah tanah air kita. Melainkan kita balik untuk berdakwah. Hak tu tak apa. Tapi untuk jadikan tempat kita berehat semua adalah tempat yang mana orang di situ adalah orang yang beriman. Baik, kita jawab azan sat kita yang telah dicurahkan oleh orang-orang Muhajirin.
Allah rakam pula pada ayat yang sama, pada surah yang sama, ayat selepas tu Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Subhanahu wa taala kata, dan mereka yang mendiami Madinah itu, yang mana mereka itu diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ini cinta kepada orang-orang yang berhijrah ke negara mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka ini tidak ada sebarang hajat, sebarang keinginan ataupun nak ambil kesempatan dengan apa yang mereka lakukan terhadap sahabat-sahabat mereka yang berhijrah daripada Mekah itu. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu daripada golongan orang-orang yang susah. Orang Madinah, tuan-tuan, sahabat-sahabat Madinah bukanlah sahabat-sahabat yang semuanya itu kaya. Di kalangan mereka juga adanya para fuqara, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam satukan antara Muhajirin dan Ansar, walaupun orang Ansar ini mereka ini apa? Khasasah, iaitu mereka ini berada di dalam keadaan yang miskin juga. Malah Allah kata dalam ayat ni wa yu'siruna ala anfusihim, sebelum itu, dan mereka ini mengutamakan sahabat-sahabat mereka yang datang daripada Mekah walau kana bihim khasasah, walaupun mereka ini berada di dalam kesempitan. Ithar, mengutamakan sahabat, mengutamakan saudara sesama muslim. Itu sebab kata para ulama, sebahagian para ulama, di dalam kita bersahabat dia ada darjat dia ada tingkatan dia. Yang pertamanya itu adalah salamatus sadr, iaitu berlapang dada dengan saudara seagama, berlapang dada. Maksudnya jangan terus kalau satu hari itu kita nampak dia macam duk marah, kan, jangan kita duk kata dia benci dan kita apa, berlapang dada, mungkin dia ada masalah dan sebagainya. Sekali-sekala lah, tapi mau panggil dia tu lain saja, mencurigakan, tak boleh juga berlapang dada. Duk nampak main mata merah saja, duk lak ingui saja, duk parti masjid, duk parti tabung, tak apa, berlapang dada lah, tudaklah. Tu dia bukan apa, hak tu kita panggil sebagai berhati-hati. Al-hadar, berhati-hati. Bukan berburuk sangka, tapi al-hadar, iaitu berhati-hati, berwaspada. Dan juga tahap persahabatan yang paling tinggi itu adalah al-ithar, seperti mana dalam ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim, iaitu mengutamakan sahabat dia itu lebih daripada diri dia. Walhamdulillah, kita tuan-tuan, sebahagian orang muslim kita ni memang bagus mengutamakan orang lain, tapi ada beberapa perkara yang tak bagus. Kata para ulama, al-itharu fil ibadah makruh, iaitu mengutamakan orang lain di dalam bab ibadah adalah makruh. Contoh dia apa? Bila Tok Imam kata sawu sufufakum fa'tadilu, betulkan saf dia rapat-rapat, penuhkan saf hadapan. Ni depan kita kosong ni. Depan kita kosong. Ada sebelah kita, sila pergi depan. Kan? Dia tak mau pergi depan. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Kalau dia tahu apa yang ada pada saf pertama tu, maka nescaya sanggup berebut untuk cabut undi. Malah dia tahu pada saf yang pertama tu letak pelekat RM50, RM50, cuba silalah pergi depan setiap kali solat. Dan dalam bab ibadah kita berlumba-lumba. Falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumba untuk mendapat apa?
mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala. Baik. Jadi begitu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan juga golongan Al-Ansar. Dan ini juga merujuk dapat memperlihatkan bagaimana pengorbanan para sahabat, tuan-tuan. Itu sebab para sahabat kita nak kena bela. Tak boleh orang cerita yang macam-macam tentang para sahabat, fitnah yang macam-macam tentang para sahabat. Nabi SAW kata, la tasubbu ashabi, janganlah kamu semua mencela sahabat-sahabat aku. Nak dibandingkan seorang itu bagi sebesar bukit Uhud emas, belum tentu sama dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat-sahabat Nabi, walaupun satu cupok, satu mud ataupun separuh cupok. Separuh cupok. Apa? Belum tentu sama. Disebabkan keikhlasan yang ada pada para sahabat itu. Walaupun kita infak banyak, tetapi belum tentu sama dengan apa yang diinfakkan, yang dilaksanakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang dapat kita ambil dalam peristiwa hijrah ini adalah bagaimana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan risalah ini. Nabi sanggup berhijrah dalam keadaan penat lelah, dalam keadaan yang sangat bahaya. Malah bukan sekadar hijrah, selepas daripada itu Nabi mempertahankan agama. Nabi pernah hendak dibunuh, pernah pula nak dibunuh oleh orang Yahudi yang nak tahu batu daripada apa? Daripada atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana pengorbanan para sahabat, yang mana semua ini dirakamkan tentang kelebihan sahabat ini. Allah rakamkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, khairukum qarni, sebaik-baik kamu itu adalah orang yang hidup pada zaman aku. Semoga tahun hijrah yang baru ini dapat kita mengkoreksi diri, bermuhasabah dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Dan kena tahu, bukan kita nak bermuhasabah tunggu tahun depan pula. Saat ini tahun depan pula baru nak bermuhasabah. Tapi muhasabah itu sentiasa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi minta maaf salah silap dalam sepanjang saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada YB, Tuan Ruzaini Rais, di atas kesudian untuk hadir, kepada pihak JAIBS memberi peluang untuk saya berkuliah pada malam ini, dan kepada Tuan Imam Ustaz Rosli dan juga Ustaz Syarihan, pada para ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya minta maaf jika ada salah silap. Sekadar itu sahaja untuk malam ini. Yang baik itu daripada Allah, salah silap itu sama-sama kita minta ampun. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada tuan pengurusi majlis